Alhamdulillah, selepas kita melalui pusingan pertama, sekarang kita memasuki pusingan kedua. Mengikut formatnya, sayalah pula yang akan mengambil bahagian dengan mengaju soalan-soalan sebanyak 3 soalan seorang. Jadi untuk mengikuti urutan awal, saya akan halakan soalan pertama saya kepada Ustaz Fathul Bahari. Okay. Melihat kepada perhimpunan besar 50,000 pemuda di KLCC baru ini, dengan apa yang digambarkan sebagai gelombang belia bertemakan kerajaan untuk belia, sejauh manakah kerajaan berkedudukan menterjemahkan kehadiran yang sebegini ramai ini dengan segala janji termasuk 100,000 topi keledar Wan Malaysia ini untuk menjadi suatu sokongan kepada kerajaan? Berbicara tentang perhimpunan 50,000, kalau kita nak lihat dari sudut jumlahnya, masih ramai lagi di luar sana yang tidak datang turut serta dalam berhimpun. Walau bagaimanapun ia merupakan tetap satu suara, yang mana saya kira kerajaan dan pemerintah, UMNO dan Barisan Nasional, mereka mengambil berat tentang apa yang disuarakan. Apa yang disuarakan dasar-dasar secara dasarnya telah diterima walaupun sebahagiannya masih lagi dalam perbincangan. Saya tak masuk topik tersebut sebab saya bukan berada di dalam satu organisasi ataupun memegang apa-apa jawatan di dalam UMNO, berbeza dengan Ketua Pemuda PAS. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang ingin saya katakan di sini, sikap kita dalam mengurus perhimpunan yang seperti itu. Yang mana perlu kita ketahui, perhimpunan-perhimpunan yang seperti ini adakah mampu untuk kita kawal sikap dan akhlak. Di mana kita nak letakkan hadis Nabi SAW apabila Nabi menegur sahabat, iyyakum wal julus fit turuqat, hendaklah kamu jauhkan sikap daripada duduk-duduk di tepi jalan. Para sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sedang kami duduk ini kami berbicara tentang urusan agama kami. Maka kata Nabi SAW, fa'a'tut tariqa haqqaha, berilah hak-hak jalan. Sahabat Nabi bertanya, apakah itu hak-hak jalan? Kata Nabi SAW, raddus salam, jawab salam, ghaddul basar, jaga mata pandangan. Ketiga, kata Nabi SAW, kafful adha, halang diri dari melakukan kerosakan. Dan yang keempat, al-amru bil ma'ruf, suruh orang lakukan benda yang baik, wan nahyu 'anil munkar, larang orang melakukan kemungkaran. Jadi saya katakan di sini, adakah wujud di sana pihak-pihak yang menghalang orang daripada melakukan kerosakan? Sedang berlaku kerosakan, kereta polis diterbalikkan, berlaku pergaduhan, polis dibelasah dan sebagainya. Maka ini sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu difahami. Relaxlah. Bagilah saya cakap. Okey. Jadi saya katakan ini kita berbicara soal sikap dan akhlak. Maka yang datang sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang datang beramai-ramai pada ketika itu berbicara tentang apa? Kalau kita lihat contohnya, apabila berbahas tentang hudud contohnya hukum Islam. Di Kelantan contohnya mereka mengatakan bahawasanya kerajaan pusat menghalang daripada pelaksanaan hudud. Contoh saya berikan. Maka mereka tidak laksanakan sampai ke hari ini. Sedang demonstrasi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, telah datang larangan daripada pihak penguat kuasa, telah datang larangan daripada mahkamah, telah datang larangan daripada kerajaan. Bahkan yang menjadi barisan depan, yang menembusi Dataran Merdeka adalah Union Amal. Maka ini juga sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu difikirkan. Maka apabila dalam hal dan isu yang seperti ini masih mereka melanggar, maka dalam hudud bagaimana? Contoh, saya berikan contoh. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, saya menghormati suara anak muda, tidak menjadi masalah. Cuma biar kita berdisiplin, kita menggunakan saluran yang syar'i, kaedah yang syar'i, ada akhlak dalam menegur dan memperbetulkan. Kata Nabi di dalam hadis, laisa syadid bisur'ah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukan orang yang bergusti, orang yang kuat bukan orang yang bergaduh. Orang yang kuat adalah orang yang berjaya mengekang jiwanya di saat dia marah. Tuan-tuan bu saya marah tapi saya sabar. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya katakan di sini, begitu juga dalam hadis Nabi menyebut, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata baik ataupun dia berdiam diri. Kita tak larang bersuara. Bahkan ditawarkan stadium untuk berbicara. Mengapa pilih jalanan? Mengapa pilih untuk menyebarkan di khalayak ramai? Mengapa menyertai yang disertai di dalam demonstratif tersebut daripada pelbagai latar belakang, daripada orang yang anti kepada Islam, orang yang memperjuangkan murtad, LGBT dan sebagainya? Wallahu a'lam.
Terus, dia ada soalan Pak ni. Ini giliran Ustaz Nasaruddin pula ya. Okey. Sabar ya. Okey, kalau kita merujuk kepada perhimpunan 100,000 di Padang Kota di Pulau Pinang. 100,000 juga di stadium di Kedah. Dengan kehadiran tarikan orang lain seperti Ustaz Azhar Idrus, Bob Lokman dan sebagainya. Apakah perhimpunan yang sebegini hebat juga boleh diterjemahkan sebagai suatu penyokongan yang jitu, yang jelas kepada perjuangan PAS sendiri? Terima kasih kepada moderator. Pastinya begitu. Sebab tidak mudah bagi sebuah parti pembangkang yang ditekan daripada segenap arah, tiba-tiba mereka datang secara sukarela untuk membantu dan memberikan sokongan kepada kita. Saudara yang dihormati sekalian, inilah dalam negara kita, kalau kita faham arti demokrasi. Kita mahu kebebasan yang sedemikian untuk kita bersuara, untuk kita berhimpun secara aman. Saya mendengar tadi sebentar Ustaz Fathul Bari menjelaskan tentang maksud perhimpunan. Seolah-olah beliau tidak memahami maksud demokrasi. Saudara yang dihormati sekalian, kalau kita nak kata dia tolak demokrasi, dia menyertai UMNO. UMNO sebuah parti politik yang mendokong demokrasi negara. Kita telah buat himpunan di seluruh dunia. Dan di seluruh Malaysia kita buat himpunan. Kita buat himpunan anti linas di Padang, MPK di Kuantan. Puluhan ribu yang hadir. Apabila tidak ada provokasi daripada pihak tertentu, himpunan itu aman. Dan sememangnya setiap kali kita turun berhimpun, kita buat satu kenyataan, satu declaration kepada anggota-anggota, kepada ahli, supaya jangan bawa senjata, jangan bawa parang, pisau, colek gigi pun jangan bawa. Nanti dituduh kita nak cocok polis dan seumpamanya. Hanya yang kita bawa garam dan mineral. Yang menjadi kucak-kacir ialah water cannon. Yang menjadi kucak-kacir ialah apabila gas pemata dilepaskan. Saudara yang dihormati sekalian, himpunan ini adalah himpunan aman. Sebentar tadi kita bercakap soal hak jalan. Bukan saja hak jalan. Kita juga kena bercakap soal hak rakyat. Rakyat yang akan menentukan masa depan negara yang akan mengundi. Ya, saya tidak nafi hak jalan itu perlu. Kalau polis tak kacau, kita hormati. Kalau saudara ingat dalam satu himpunan bersih satu ketika, mendapat pengiktirafan daripada Al Jazeera, unit amal disebut sebagai the best traffic marshal in the world. Mendapat pengiktirafan dunia kerana selepas daripada dia mengurus himpunan yang besar, dia mengutik sampah di tepi jalan sehingga bersih. Tapi apa yang berlaku bersih 3 baru ni, unit aman nak utik sampah kena belasah ke polis. Saudara, kena adil kalau kita nak tunjuk bagaimana unit amal, anggota amal, jabatan amal. Kalau kita tengok pada keseluruhan video, jangan tengok video yang diterbit oleh TV3 dengan KDN saja. Tengok semua video yang ada. Kalau saudara tengok daripada awal sampai akhir video yang ada, saudara akan dapati banyak insiden dalam peristiwa bersih baru ni, anggota amal telah menyelamatkan beberapa orang. Termasuklah pemandu kereta polis yang merempuh beberapa orang peserta demonstrasi sehingga cedera parah. Waktu itu orang sudah marah pada driver dan unit amal datang menyelamatkan pemandu tersebut. Jadi saudara yang dihormati sekalian, apa yang saya nak sebut ialah kita nak ada pilihan raya. Pilihan raya artinya maklumat. Kita nak beritahu pada pengundi, mereka mesti tahu apa tawaran BN, apa tawaran Pakatan Rakyat. Kena ada maklumat. Kalau tidak ada maklumat, kita tak boleh bersuara nak menyampaikan maklumat. Macam mana mereka nak mengundi dengan adil, dengan betul. Dan akhirnya mereka akan tersalah pilih. Pilihan raya adalah maklumat. Bukan pilihan raya itu jalan raya. Dekat pilihan raya buat jalan raya. Dekat pilihan raya bagi duit raya. Bukan. Pilihan raya adalah maklumat. Kita tak boleh akses dengan TV arus perdana ataupun media arus perdana. Yang akhirnya rakyat yang dinafikan hak mereka bersuara, mereka ada pilihan untuk berhimpun dan menyatakan suara mereka secara terbuka dan secara aman kepada kerajaan supaya pandangan itu diambil kira. Saya percaya kalau kerajaan benarkan, hantar polis pula bantu, insya-Allah himpunan itu baik dan mereka boleh mendengar pandangan daripada rakyat. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okey, sekarang kita pindah pula kali kedua, pusingan kedua ini kepada Ustaz Fathul Bari. Ya, dalam usaha boleh diam sikit ya. Okey.
dalam usaha meremajakan UMNO dan menggilapkan kegemilangan UMNO sebagaimana yang pernah dilaluinya. UMNO memberi penumpuan kepada ketuanan Melayu, perjuangan Melayu Islam, malah menerusi satu Malaysia juga dia cuba membangkitkan kehebatan masa lalu. Tapi generasi hari ini juga terpukau oleh globalisasi, hak asasi manusia, hak keadilan yang sejagat. Sejauh manakah pasukan ulama muda UMNO sedang menangani realiti ini? Okey, bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara tentang perubahan di dalam UMNO. Alhamdulillah, kita lakukan sedaya mampu kita cuba sampaikan nasihat dan teguran melalui cara-cara yang bersifat syar'i. Di sana ada teguran-teguran yang diajar di dalam Islam, kaedah menegur, kaedah memperbetulkan, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Tadi kalau berbicara tentang demokrasi contohnya, isu demokrasi, saya kira PAS sangat konsisten untuk mengatakan perlembagaan dalam negara ini bukan perlembagaan Islam. Bahkan PAS juga satu ketika dahulu sangat konsisten menyatakan perlembagaan dalam negara ini merupakan perlembagaan kufur. Dan sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini PAS menerima demokrasi. Alhamdulillah, PAS menerima demokrasi. Saya katakan, demokrasi dengan pakatan rakyatnya, dengan keadilannya dan juga dengan DAP-nya. Dan pada hari ini, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya datang ke sini berbicara untuk tujuan Islam. Saya mengharapkan Ketua Pemuda PAS mengarahkan perbincangannya, mengarahkan perbincangan tidak terlalu politik kepartian. Kita berbicara tentang Islam, kepentingan dan kedudukan Islam. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, saya katakan bila berbicara tentang demokrasi, PAS iktiraf demokrasi bukan daripada Islam. Saya pribadinya mengiktiraf demokrasi bukan daripada kalangan Islam, bukan daripada ciri-ciri dan perlembagaan Islam. Maka apa tugas dan tanggungjawab kita? Kita perlu meminimumkan kemudaratan yang terhasil daripada demokrasi. Perlu meminimumkan, berusaha untuk meminimumkan. Sebagaimana kata ulama fiqh yang terkenal, Syekh Nasir As-Sa'di, fa idza tazaham 'adadul mafasidi fartakibil adna minal mafasidi. Bila bertembung keburukan yang banyak, kita kena pilih keburukan yang paling minimum. Maka sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita sama-sama bahaskan dan bincangkan. Bukan kita duduk di sini, berdiri di sini, asyik mencari kesilapan dan kesalahan. Kalau kita nak bongkarkan kesilapan dan kesalahan, PAS suatu ketika dahulu tegas menyatakan tidak boleh bersekongkol dengan orang non-Muslim. Tidak boleh bersekongkol dengan orang kafir. Tetapi pada hari ini, sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PAS menyertai DAP dan menggunakan dalil daripada hadis Nabi SAW, perjanjian Al-Hudaibiyah. Saya tegaskan di sini bahawasanya penggunaan dalil ini tidak tepat pada masanya. Sewajarnya yang dibicarakan, yang dibincangkan dalil hadis Nabi menjalankan ataupun mematraikan perjanjian dengan Arab jahiliyah di Makkatul Mukarramah, perjanjian Hudaibiyah. Di saat itu umat Islam bersatu. Mengapa pada hari ini tidak wujud di sana usaha-usaha untuk menyatu padukan umat Islam? Yang kita berbicara pada hari ini asyik nak memecah belahkan umat Islam, asyik nak mencari kesilapan dan kesalahan umat Islam. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sewajarnya kita berganding bahu memperbetulkan kesilapan dan kesalahan. Bukan kita hanya menang sorak kampung tergadai. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Maka saya katakan di sini perubahan orang muda yang perlu dilakukan di dalam UMNO, saya tak nafikan. Saya berdiri di sini mengakui UMNO wujud di sana ketidaksempurnaan kesilapan. Adakah PAS di sana mengakui wujud di sana kekurangan dan kesilapan? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab. Sesungguhnya setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan dan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka sewajarnya kita tidak malu untuk menyatakan kita ada kekurangan, kita ada kesilapan, dan kita bersedia untuk diperbetulkan. Kita bersedia untuk dinasihati. Kita berpegang bahawasanya kata Nabi SAW di dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Cuma erti nasihat kata Al-Imam Al-Khattabi, iradatul khair lil mansuh. Kita inginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, bukan inginkan kemusnahan. Apa yang berlaku pada hari ini, kita lebih kepada menjatuhkan, meruntuhkan, membenci, pecah belah. Wallahu a'lam.